Okay, ni dia selepas biskut dah dia dibakar. Okay, memang tak mudah pecah. Okay, Cik Okit garingkan sedikit bawah dia. Barulah sedap macam dulu-dulu dia garing bawah. Okay, ni masih panas. Cik Okit akan sejukkan dulu, baru Cik Okit akan simpan dalam balang lah. Nampak tak, dia punya kelopak bunga pun masih terbentuk. Memang resepi ni terbaik lah. Okay, boleh cuba Okay, sukat 2/3 cawan gula pasir ataupun 90 gram. Okay, 90 gram gula pasir. Ni Cik Okit guna gula pasir yang biasa tu. Kemudian kisar Cik Okit tak gunakan gula icing sebab kadang-kadang gula icing ni dia ada campuran dengan tepung jagung. Jadi kita guna gula yang original, kita kisar Okay, Cik Okit akan kisar gula pasir ni sampai dia jadi seperti gula icing Ini dia, Cik Okit dah kisar sampai dia jadi seperti gula icing. Okey, sekarang Cik Okit akan ayak beberapa jenis tepung. Mula-mula Cik Okit akan ayakkan 1 cawan tepung custard ni Cik Okit pakai brand Bird ni. Cik Okit akan ayak sebanyak 1 cawan. Okey. Tepung custard ni wajib ada sebab tepung custard ni dia akan menjadikan kuih kita lebih sedap, wangi, dan yang penting tepung custard ni memberi warna kuning yang cantik lah. Okey. Wajib ada tepung custard. Okay, sukat 1 cawan Okay, ni dia 1 cawan tepung custard. Okay, kemudian Cik Okit akan sukat setengah cawan tepung jagung tak kisahlah pakai jenama apa pun. Yang ni yang ada dekat rumah Cik Okit ni Mona setengah cawan tepung jagung. Untuk resepi ni Cik Okit akan campurkan setengah cawan tepung ubi ni penting supaya kita punya kuih ni tak mudah pecah. Kita campurkan dengan sedikit tepung ubi setengah cawan. Okey, ayakkan ketiga-tiga jenis tepung tadi sekali Okey, ni dia, kita letak tepi dulu Okey, yang ni Cik Okit akan ayakkan tepung gandum. Cik Okit akan ayak asing sebab tepung gandum ni kita akan tengok pada adunan kita lah, sama ada kita nak habiskan tepung gandum atau tidak So kena asingkan. Okey, Cik Okit nak pakai cap sawo je. Ni je yang ada kat rumah. Kita akan ayak 1/3/4 cawan tepung gandum. Okey, 1 cawan. Lepas tu 3/4 cawan. Maksudnya tak penuh lah, tak sampai 1 cawan 3/4 cawan. Sikit lagi. Okay, lebih kurang macam ni lah. Dia tak penuh 1 cawan 1/3/4 cawan tepung gandum kita ayak asing Ayakkan dulu. Siap pun. Okey, yang ni kita ketepikan dulu Okey, 1 biji telur ni Cik Okit nak pakai telur kuning saja. Okey, ni dia, Cik Okit ambil kuning telur saja tak tepi dulu. Okay, sekarang ni Cik Okit nak sukat mentega Okey, Cik Okit gunakan buttercup ini. Ni Cik Okit guna buttercup tong ni. Kalau nak senang boleh guna yang yang ketul tu, dia dah siap sukat 250 gram. Yang ni Cik Okit ada yang tong, so Cik Okit akan sukat 250 gram lah. Okay, dekat sini ada 250 gram buttercup. Nak gunakan pelanta pun boleh, nak guna margarine ke butter ke, tak kisahlah. Okey, jom kita start. Okey, ni 250 gram butter ataupun margarine ataupun pelanta, tak kisah nak guna mana. Okey, tuangkan gula icing yang kita buat sendiri tadi. Okey, gula pasir tu kita kisar 90 gram. Okey,
kita akan gaul dan sebatikan dulu butter dengan gula. Okay, kita gaul manja-manja je. Kita tak perlu guna mixer, kita hanya gunakan senduk saja. Kita gunakan senduk kayu ni je. Kita gaul manja-manja sampai dia sebati je. Tak perlu sampai kembang. Sebab kita nak buat biskut ya, bukan nak buat kek. Kalau buat kek tu kita kena pukul sampai kembang. Okay, kalau buat biskut kita sekadar dia sebati saja. Okay, pukul manja-manja saja. Okay. Gula dengan butter dah sebati macam ni. Kemudian kita masukkan 1 biji kuning telur ya. Okay, jom kita akan tambahkan sedikit esen vanila untuk kurangkan bau telur ni dan untuk mewangikan juga kita punya kuih nanti. Okay, jom kita letak sedikit esen vanila. Dan gaul lagi, sebatikan. Gaul manja-manja saja ya, tak perlu gunakan mixer. Gunakan senduk kayu saja. Gaul sekejap saja ya. Okay, dia dah sebati macam ni. Kita masukkan 3 jenis tepung yang kita ayak awal tadi Okay. 1 cawan tepung custard, setengah cawan tepung ubi, setengah cawan tepung jagung ya. Okay, kemudian kita gaul sebatikan Okay, dalam adunan ni ada tepung ubi letak sedikit, itu adalah tips penting supaya kita punya kuih dahlia ni tak mudah pecah. Kalau kita susun dalam balang dia tak mudah pecah lah, dia tak rapuh sangat Okay, kalau sebati macam ni. Okay, kemudian baru kita campurkan tepung gandum Okay, kemudian baru kita campurkan tepung gandum. Tapi tepung gandum ni kita letak dulu sedikit demi sedikit lah sampai kita punya dough tak lembek dan tak melekat dekat tangan Tak perlu habiskan dulu. Okay, kita gaul dulu. Kita sendiri tengok pada adunan kita sama ada dia terlalu lembek ataupun dia keras kalau macam ni masih boleh tambah tepung gandum Tambah sedikit demi sedikit dulu. Kemudian gaul sebatikan Okay, kemudian Cik Okit akan sambung uli guna tangan Ni Cik Okit pakai sarung tangan Sarung tangan ni memang khas untuk handle makanannya. Bukan sarung tangan yang kita pakai untuk cuci pinggan ke, untuk berkebun ke. Okay, macam ni dough lembek lagi, kita tambahkan lagi tepung gandum Tengok pada kita punya adunan Kalau dia dah ngam, dah boleh terap, kita tak perlu tambahkan lah tepung gandum lagi. Okay, sebab buat kuih ni banyak faktor kadang-kadang jenis tepung, kita punya butter. Kalau macam kita pakai butter yang terlalu lembut pun dough kita akan jadi lembek. Jadi kita kena pandai sendiri agak resepi tu sebagai rujukan saja. Okay, kemudian kita tengok pada adunan kita. Kalau dah cukup mudah, kalau dah cukup dia punya kelembutan untuk kita terap, maksudnya dah boleh stop lah. Okay, ni tadi Cik Okit sukat tepung gandum 1/3/4 cawan. Cik Okit gunakan semua. Tapi kalau sukat 2 cawan, kena letak sedikit demi sedikit lah Tengok pada adunan masing-masing. Ada tips penting kat sini, kalau adunan kita terlalu lembut, kita akan tambahkan lagi tepung gandum. Kadang tepung gandum pun ada banyak jenis kan. Ada yang lebih lembapan dan sebagainya. Okay, kalau dough kita ni terlalu keras, kita tambahkan butter sedikit demi sedikit sampai dia lembut balik lah. So jangan risaulah kalau kita tersalah sukat ke macam mana ke. Kita sendiri kena kenal dough kita, sebab lain orang lain bahan-bahan yang digunakan lain jenis tepung, okay, lain jenis butter kan. Jangan bodoh-bodoh ikut. Kena pandailah agak Okay, ni Cik Okit kira memang adunan dia dah cukup bagus. Dough dia tak melekat lagi kat tangan.
Lepas tu dia dah lembut. Dia lembut dan mudah untuk kita terap lah. Kalau dia keras sangat, susah pula kita nak jadikan kuih dahlia nanti. Okey, ni dia. Okey, sekarang ni Cik Okey nak sediakan loyang dan nak buat tekan lah. Sementara kita tunggu nak sediakan kita punya loyang tu, dough kita ni kita jangan biarkan dia terbuka. Kita kena tutup supaya angin tak masuk. Kalau angin masuk nanti dough kita akan keras lah. Okey, cara nak jaga Cik Okey tutup dengan kain lah. Okey, ni Cik Okey loyang. Sapukan sedikit mentega lah. Ni sebab Cik Okey nak letak baking paper. Tak nak baking paper tu bergerak-gerak, Cik Okey letak sedikit mentega ni. Alaskan dengan baking paper. Nampak tak? Dia melekat ni. Dia tak gerak-gerak lah. Kalau kita buat kuih ni, kalau kita bakar kuih nanti. Okey, yang lebih ni Cik Okey akan potong. Okey, Cik Okey akan gunakan acuan biasa saja. Okey, yang murah saja, bunga pecah 8. Okey, ambil sedikit dough. Okey. Kalau adunan kita betul, kelembutan dia betul, memang senanglah untuk kita tekan. Kalau kita punya dough ni keras, memang sakitlah tangan nak tekan. Okey, tekan sikit ni. Tekan sikit Okey, pastikan lurus tekan ke bawah sikit, pusingkan. Angkat. Okey, pastikan kita punya acuan menegak. Angkat sedikit angkat sedikit saja dan tekan. Tekan sampai habis Okey, tekan sikit, putarkan. Okey, baru kita angkat. Okey, lepas tu letakkan cherry merah ni. Cik suka cherry merah ni sebab dia nampak macam dulu-dulu tau. Dia nampak lebih klasik Kalau nak pakai cherry hijau boleh, nak pakai coklat chip pun boleh. Terpulang pada kesukaan masing-masing Okey, tekan sikit biar lepas bakar nanti dia tak mudah jatuh dia punya cherry ni. Kalau kita tak tekan nanti mudah nak tertanggal. Okey, letak, tekan ke bawah. Masukkan di dalam dough tepung ni. Masukkan di dalam dough ni tekan. Okey. Dan buatlah sampai habis Okey, bila dah siap terap ni, kita akan biarkan lebih kurang dalam 30 minit supaya dough dia ni kena angin dan mengeras lah. So ini akan mengekalkan bentuk bunga dahlia ni. Okey, dah siap terap, jangan terus bakar Kita nak dia punya dough ni mengeras dulu, biar kena angin kan. Barulah kita start bakar. Okay, sementara nak tunggu dia ni mengeras, Cik Okey akan panaskan oven selama 10 minit suhu 160 mengikut oven masing-masing lah. Okey, Cik Okey bakar suhu 160 hingga 170 selama 15 ke 20 minit ataupun sehingga masak. Okey, setelah lebih kurang dalam 15 ke 20 minit, Cik punya kuih semprit dah siap. Ini Cik Okey bakar, bawah dia garing sikit
Okay, ini dia selepas biskut dah dia dibakar. Okay, memang tak mudah pecah. Okay, Cik Okit garingkan sedikit bawah dia. Barulah sedap macam dulu-dulu dia garing bawah. Okay, ni masih panas. Cik Okit akan sejukkan dulu, baru Cik Okit akan simpan dalam balang lah. Nampak tak, dia punya kelopak bunga pun masih terbentuk. Memang resepi ni terbaik lah. Okay, boleh cuba Okay, ni dah siap masak. Cik Okit nak sejukkan dulu. Cik pindahkan lah kat sini. Nanti dah sejuk baru boleh simpan dalam balang Cik nak tunjukkan simpan dekat balang dia pun tak mudah pecah lah. Begitu mudah nak simpan kuih ni. Bismillahirrahmanirrahim.